Pelbagai bantuan kerajaan persekutuan dan negeri terus memberi manfaat kepada rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Antaranya bantuan STR dan SARA yang membantu menangani kos sara hidup. Manakala bantuan kerajaan negeri seperti Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ dan Syukur memberi keselesaan hidup lebih baik. Penerima bantuan menyifatkan bantuan diterima sangat membantu dan meringankan beban harian. Syukurlah sebab dapatkan rumah sendiri. Kecil-kecil rumah, tentu rumah sendiri kan. Jadi untuk selesai anak juga. Bukan saya ni apa juga. Apa-apa bantuan pun semua dapatlah. STR tu yang SARA. Yang syukur lah. Ya, sama zakat. Kakak dapat syukur, STR, SARA tu dia mengurangkanlah macam tanggungan kakak, dapat membantu kakak, meringankan beban kakak sebagai ibu tunggal. Banyaklah kebaikan yang kerajaan bagi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pendekatan holistik kerajaan ini memberi kesan nyata kepada rakyat. Katanya jumlah peruntukan STR dan SARA turut ditingkatkan kepada 13 bilion ringgit tahun ini dengan lebih 13 juta isi rumah menerima manfaat. Yang hari ini saya turun bertanya sendiri penerima di rumah pertama ini, beliau mendapat dari segi bantuan kerajaan persekutuan itu dua. Pertama, beliau menerima bantuan sumbangan tunai rahmah setahun RM2,000 dan beliau juga menerima bantuan SARA. Beliau juga mendapat bantuan yang baru dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Sabah iaitu Syukur. Beliau juga salah seorang penerima rumah pun sudah siap iaitu Rumah Sabah Maju Jaya. Datuk Armizan ditemui media ketika lawatan ke rumah penerima bantuan Rumah Mesra SMJ di Papar. Terdahulu beliau turut menyerahkan baucer e-wallet dan bakul makanan kepada peniaga Pasar Am Papar. Hubungan dua hala antara China dan Malaysia kini berada pada tahap terbaik. China juga kekal menjadi penyumbang utama pelancong antarabangsa ke Sabah. Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Chu Xinglong berkata demikian ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Christina Liu. Zhu menyatakan kesediaan China untuk terus bekerjasama dengan Sabah dalam pelbagai bidang, termasuk pentadbiran, pelancongan, budaya dan usaha membasmi kemiskinan. Dalam pada itu, Datuk Christina memaklumkan kerajaan negeri juga bersedia untuk mempererat hubungan serta pertukaran budaya antara Sabah dan China. Sabah melancarkan Pelan Pembangunan Strategik Ranau 2025-2040. Ia memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi inklusif serta pemeliharaan warisan semula jadi dan budaya. Pelan komprehensif 15 tahun ini dilancarkan Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun di Ranau. Menurut Datuk Masidi, Ranau berpotensi menjadi destinasi pelancongan tanah tinggi dan agropelancongan utama di negara ini. Pelan tersebut disediakan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS merangkumi 7 teras utama termasuk pembangunan komuniti luar bandar moden, kecemerlangan modal insan dan pengurusan lestari sumber asli. Datuk Masidi mahu kerjasama aktif semua pihak bagi memastikan kejayaan pelan tersebut yang disifatkannya sebagai fleksibel mengikut keperluan semasa serta perubahan teknologi. Program Justice on Wheels JOW terus menjadi platform penting masyarakat luar bandar mendapatkan akses keadilan lebih baik. Program anjuran Jabatan Bantuan Guaman JBG itu menyediakan khidmat nasihat guaman secara percuma. Adun Klias Datuk Isnin Aliasni berkata program ini adalah cerminan komitmen kerajaan Madani dalam memperluas akses kepada keadilan tanpa mengira kedudukan geografi atau tahap kemampuan rakyat. Kadang-kadang rakyat kita di luar, mereka apabila ada satu masalah, mereka tidak mampu untuk membayar. Perkhidmatan akhirnya mereka belalah kosong. Jadi mereka tidak tahu di mana mereka mengadu. Jadi program segini supaya mereka tahu. Dan ada sebenarnya, ada bantuan, ada tempat-tempat mereka untuk berpaut. Beliau yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita selepas menyempurnakan program JOW di Beaufort.
Selain Beaufort, program JOW tahun ini turut menjelajah 3 lagi daerah di Sabah iaitu Sandakan, Tawau dan Lahadatu. Program akan diteruskan ke destinasi seterusnya iaitu di daerah Keningau. Pelbagai program dilaksana bagi memperkasa kesejahteraan wanita di negeri ini. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA, Hasrina Ismail berkata, ini termasuk program pembangunan kepimpinan wanita berwibawa, pendidikan dan advokasi serta pemerkasaan ibu tunggal dan ekonomi wanita. JEHWA turut mewujudkan pusat bantuan guaman wanita bagi membantu golongan berkenaan yang berhadapan dengan keganasan rumah tangga dan isu keselamatan. Kita melihat kesejahteraan wanita ni bukan hanya dari segi fizikal tetapi banyak bermain dari segi mental, emosi dan juga sosial. Dan apa yang kita laksanakan sebenarnya di Jabatan Hal Ehwal Wanita, kita sekarang ni banyak program yang kita laksanakan berkaitan untuk kita membinakan mungkin minda positif wanita, bagaimana kita keluar daripada permasalahan dan bagaimana kita untuk mendapatkan gaya hidup yang stabil, positif. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Kamiba ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Golongan wanita juga perlu berani tampil ke hadapan untuk mendapatkan bantuan bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Pusat Kajian Bencana Alam NDRC Universiti Malaysia Sabah UMS komited untuk menjadi rakan strategi kepada pelbagai agensi dalam berkukuh sistem pengurusan bencana. Ini termasuklah kerjasama dengan institusi kesihatan. Pengarah NDRC Profesor Madya Dr. Caroline Melissa Payus berkata, kerjasama ini penting bagi memastikan keberkesanan tindak balas bencana, khususnya aspek kesihatan awam dan kecemasan. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan daripada delegasi Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru baru-baru ini. Lawatan ini bertujuan mengenal pasti fungsi dan kajian yang dijalankan NDRC secara lebih mendalam. Dr. Caroline Melissa mengalu-alukan kunjungan HSI serta hasrat meneroka peluang kerjasama dalam bidang berkaitan kesihatan serta pengurusan bencana negara, terutamanya melibatkan komuniti. Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 kembali untuk musim kedua berlangsung pada 10 Julai ini di Dewan KDCA Penampang. Program di tahunan stesen radio Sabah VFM itu menggabungkan carta lagu 4 etnik utama iaitu Kadazan, Bajau, Murut dan Dusun. Antara kategori di bertanding termasuk juara Anugerah Lagu Sabah VFM 2025, Vokal Terbaik, Persembahan Terbaik dan Penulis Lirik Terbaik, selain tempat pertama hingga ketiga bagi setiap kategori etnik. Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Cyril Simon berkata, 12 lagu terbaik akan berentak pada Anugerah Lagu Sabah VFM kali ini. Objektif utama Anugerah Lagu Sabah VFM 2025 adalah mempromosikan hasil rancangan terbitan Sabah VFM kepada masyarakat, memberi gelakan kepada penggiat seni untuk menerbitkan lebih banyak lagu baru dalam bahasa etnik Sabah, membina kerjasama, mengeratkan hubungan dan muhibah yang baik antara artis-artis tempatan Sabah dengan juruhebah Sabah VFM. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Hotel Minggaden, Kota Kinabalu. Jumlah hadiah keseluruhan bagi musim kedua ini turut ditingkatkan kepada RM48,000 berbanding RM27,500 pada 2023. Anugerah Lagu Sabah VFM ini akan diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.